bagaimana pendirian negeri Perlis sebagai contoh, dan macam mana rakyat Malaysia perlu ambil panduan, khususnya ayah-ayah, bapa-bapa yang perlu jadi imam untuk solat Aidilfitri macam. Dan juga kita akan sentuh sedikit tentang Lailatul Qadar. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut tentang perempuan, saya nak mengajak anda semua, jom kita pakat subscribe di YouTube channel The Amin Idris Show. Di sini saya berkongsi banyak tip-tip motivasi, banyak juga video-video tentang soal jawab berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan hadis dan sebagainya. Right, so mohon subscribe. Dan pada anda semua yang sedang menonton, Rahaizat Muhammad Arifin, Hutan Belantara, Airwolf, nampak sangat. Umur dah 30 ke 40 kan. Okey, Zaha Blues, Unified Line Problem lah. Aduh, baru tenang akhi. Ini tarbiyah Syekh. Anis Shazrin, siapa lagi kita ada? Mayu Fendi, Maiz Mokhtar, Muhammad Faizal Nur, Muhammad Hasif Yusuf, Yusriza Yusuf, Azroyana. Nama dahsyat sungguh ni kan. Nur Harti Jalil, ramai lagi yang sedang menonton live pada malam ini. Daripada Skyline, Puchong Clear, Alhamdulillah, sound pengam cantik. Dan untuk makluman, Dr. Mazhar dan juga Dr. Razaimi sudah pun berada di belakang pentas. Dan untuk makluman juga, di akhir The Amin Idris Show pada malam ni, kita akan lancarkan satu show baru yang akan bersiaran di Facebook juga selepas Hari Raya, iaitu Jun nanti. Nama dia, tunggu, tapi dia berkaitan dengan kitab-kitab hadis. Alright, yang insya-Allah akan disempurnakan pelancarannya oleh Sahibul Samahah Mufti Perlis. So, adakah anda sudah bersedia, tuan-tuan dan puan-puan? Nampak gayanya penonton kita pun meningkat dengan pantasnya. InsyaAllah cukup 300. Kita akan terus menjemput tetamu kita. Oh, kita ada tetamu dari Singapura. Kita ada siapa lagi daripada Tawau Sabah. Masya Allah. Kita ada dari tadi Singapura. Wow, Kirli. Ahlan wa sahlan saudara. Alright. So, ahlan wa sahlan pada semua yang menonton. Saya sampai tak sempat nak kontrol komen ni sebab agak pantas komen-komen anda semua. Masya Allah. Mana tadi? Okey. So, kita ada daripada Nilai, kita ada daripada Kedah, kita ada daripada Singapura sekali lagi. Rawang pun ada. Masya Allah. Durian Tunggal clear. Alhamdulillah. Orang cabai pak tak mengah ada. Gombak internet clear. Terbaik. Okey. So, kita dah mencukupi penonton 300. Ready dari siang tadi lagi. Mayu Fendi. Ini mesti hardcore fan sama ada Dr. Razaimi ataupun Dr. Rora. Okey, dahsyat tu Syekh. Daripada siang tadi ready. Okey. So maka dengan ini saya menjumpa persilakan yang pertama Presiden IQ Malaysia yang juga Profesor yang juga pensyarah UPSI Profesor Madya Dr. Razaimi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Doktor, Masya Allah. Sehat Doktor? Alhamdulillah sehat. Macam inilah. Amin sehat. Alhamdulillah. Okey. Dengan kata baru Alhamdulillah, perut makin memboyot. Ini PKP punya pasal. Dengan kata Doktor baru submit manuskrip buku Ya, baru siap satu sepanjang PKP ni lah. Baru saja hantar ke penerbit UPSI untuk disemak oleh pakar. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita tunggu buku Dr. Razaimi. Baik, seterusnya kita mempersilakan Sahibul Samahah, Mufti Kerajaan Negeri Perlis yang berbahagia, Datuk Wira Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Amin. Baik, Alhamdulillah. Macam mana Datuk puasa Ramadan mencari Lailatul Qadar, okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Dr. Razaimi, tanpa melengahkan masa nak tanya sedikit dulu perkembangan terkini IQ Malaysia. Sebagai Presiden, cerita sikit apa yang sedang berlaku. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya yang dimuliakan Sahibul Samahah
Dr. Asri selaku Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Amin. Terima kasih kerana menjemput saya dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kebetulanlah saya pun diamanahkan oleh ahli-ahli IQ untuk menjadi presiden IQ untuk sesi yang kedua. Sebenarnya penat jugalah menjadi presiden ni dalam keadaan kita duduk jauh daripada Kuala Lumpur. Saya duduk Tanjung Pelim sekarang ni. Jadi cuma boleh memantau daripada jauh. Jadi perkembangan semasa kami di musim-musim PKP ni adalah kami daripada PKP yang pertama sekali lagi kami telah terlibat dengan satu task force yang COVID-19 yang dihadiri yang dianggotai oleh pelbagai NGO. Antaranya adalah NGO Naduah Ilmu, NGO Kebajikan Kedai Amal Akhirat dan Pertubuhan Ilmu Kebajikan Dakwah Malaysia dan termasuk juga Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia. Yang mana NGO ni, yang mana task force ni kami fokuskan kepada memberi bantuan kepada orang-orang yang terputus bekalan dalam PKP. Dan juga kami menyediakan membantu pihak-pihak hospital untuk memberikan kelengkapan PPE untuk memberikan barang-barang untuk buat PPE itu. Jadi antara yang aktif lah membantu task force ini adalah sahabat kita, saudara Hasrul Hadi, yang boleh kata setiap minggu lah berulang alik daripada KL pergi ke Perlis, kemudian singgah ke Penang, singgah ke Teluk Intan, singgah sekejap ke Tanjung Malim, untuk singgah ke orang kata hospital dan juga klinik kesihatan yang berkaitan. Itu dari segi bantuan kita lah. Itu yang di pusat. Manakala kita pun ada task force yang aktif juga di Perlis dan juga di Ipoh. Yang tadi tu kemudian di Ipoh dan di Perlis juga alhamdulillah kita berikan agihan bantuan. Di Ipoh, IQ Perak, IQ Cawangan Perak, kita dapat alhamdulillah setakat ini kita telah mengagihkan sekitar RM60,000. Jumlah yang betul. Ya, sangat-sangat dahsyat. Sumbangan orang Malaysia ni sangat dahsyat. Jadi kita alhamdulillah berjaya agihkan dengan bantuan NGO-NGO yang lain. Alhamdulillah pihak kerajaan pun memberikan sedikit kelonggaran kepada NGO untuk menyampaikan bantuan. Jadi alhamdulillah bagi kita macam satu benda yang kita seronok kerana kita boleh membantu masyarakat yang terputus bekalan. Semalam pun kita baru terima, baru saya semalam ada seorang hamba Allah dia berikan IQ Malaysia RM20,000 untuk diserahkan kepada orang-orang yang tidak berkemampuan. Jadi kita akan agihkan dalam bulan puasa ni lah. Masya Allah, RM60,000 ya doktor. Dan tak haram kan letak gambar orang susah, tidak maikkan? Nanti kena saman nanti. Saja Ustaz doktor. So, kepada penonton yang sedang menonton, tak kira siapa dan di mana anda berada, anda boleh juga membantu dan memperkukuhkan lagi program dakwah IQ Malaysia dengan memberi sumbangan kepada IQ Malaysia, dan di sini saya tunjukkan sedikit informasi untuk membantu anda. Okey, di skrin anda tertera nombor akaun Maybank Islamic 564221 644270 untuk anda berikan sumbangan direct kepada IQ Malaysia. InsyaAllah semua sumbangan anda akan terus sampai kepada program-program dakwah dan juga mereka yang memerlukan. Doktor, satu lagi, ada dua lagi, ada dua lagi. Yang itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan mana Amin tadi hilang. Yang kedua berkenaan dengan program-program online lah. So kita ada program-program online yang mana asatizah kita online secara maya bersama dengan netizen-netizen. Yang ni saya sendiri dan juga beberapa orang ustaz-ustaz kita pun terlibat. Dan juga Smart IQ, yang mana sekolah pertama, satu-satunya sekolah menengah Arab tahfiz, ya, sekolah menengah agama Arab tahfiz yang dikelolakan oleh IQ Malaysia, yang mana kita dapat melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tu secara online. Jadi walaupun anak-anak murid kita tidak ada di sekolah, tetapi mereka tetap meneruskan pengajian mereka menggunakan Zoom, menggunakan aplikasi Zoom yang mereka tasmik dengan guru-guru mereka,
Masya Dan Allah. juga mereka masih lagi orang kata belajar subjek-subjek yang lain juga. Saya difahamkan oleh Ustaz pengetua sekolah Smart IQ, dia mengatakan daripada hari pertama PKP sampai sekarang sambutan anak-anak murid Smart IQ yang berada di rumah di kampung ni sangat-sangat baguslah, sangat-sangat dahsyat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doktor, saya nak tunjuk kepada penonton, ini adalah antara program-program yang dianjurkan oleh IQ Malaysia, hasil daripada sumbangan rakyat Malaysia. Betul doktor? Ya, betul. Masya Allah. Dr. Mazhar, sedikit ulasan tentang IQ Malaysia. Saya kira apa yang tertera di kaca laptop dan juga phone para penonton ni menggambarkan IQ ni tak pernah duduk diam. Komen doktor sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Suara saya jelas, Amin? Clear? Alhamdulillah, IQ ni terutama di bawah kepimpinan Fadilatul Syekh Dr. Profesor Madya Dr. Ruzaimi Ramli, saya tengok macam-macam lah, perkembangannya jauh lebih baik lah. Dulu kita memang wujudkan IQ ni sebagai satu platform untuk kita bergerak saja. Kita tak berapa minat untuk memperkenalkan sangat dia punya logo-logo dia dan seumpamanya, disebabkan kerana kita rasa kita nak mengelakkan tahazub ataupun kepatian ataupun kepuakan itu. Tetapi nampaknya zaman menuntut supaya kita lebih aktif, kerana kalau tidak orang tak tahu nak bantu siapa. Jadi bila datang Dr. Ruzaimi dengan semangat orang mudanya, dengan kepimpinannya, saya tengok Masya Allah, dan orang mula mengenali IQ dengan lebih baik lah. Saya ni taklah banyak sangat dengan IQ ni di sudut secara langsung. Saya tahu Presiden dia gagah perkasa. So jadi saya ambil tahulah perkembangan, saya baca lah. Tapi kerana saya percaya Dr. Ruzaimi telah buat sesuatu yang baik, dan satu perkara yang saya tertarik dengan IQ ni, saya percaya insya-Allah tak ada orang yang berkepentingan di sini. Semua orang sedang berfikir apakah yang boleh disumbangkan untuk agama ni. Tak ada melalui IQ ni dia nak dapat untung berapa. Saya tahu Presiden pun keluar duit dia lagi, dan semua orang telah membelanjakan harta dia. Mudah-mudahan Allah rahmati hasrat baik kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita terus masuk pada tajuk kita, Dr. Rora. Sebab bila cakap pasal Lailatul Qadar contohnya, sebab kita duduk 10 malam terakhir ni, ramai orang duk sembang tanda-tanda pokok sujud, pagi sejuk tak sejuk, panas tak panas, matahari lah macam mana. Daripada kita duk sembang tanda-tanda, which is kalau jumpa tanda pun dah lepas dah, kan? Mari kita belajar sikit nak tahu kenapa kita mesti berjelera untuk mencari Lailatul Qadar. Apa specialnya Lailatul Qadar dalam Quran, dalam hadis? Macam mana Dr. Rora? Bagi orang bersemangat dan bernafsu sikit nak menuntut Lailatul Qadar ni. Baik. Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang kita kenal lah, surah yang kita pun hafal, iaitu surah Al-Qadar. Allah taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Kamu tahukah apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka malam Al-Qadar ini menjadi mulia kerana Allah Ta'ala mengatakan ia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni maksudnya lebih daripada 83 tahun lah, kalau kita bahagikan dengan tahun. Yeah. Maka kenapa malam ini menjadi mulia? Malam ini menjadi mulia kerana malam ini Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan Al-Quran. Jadi oleh kerana itulah para ulama mencari sebab kenapa malam Al-Qadar ni dipanggil dengan nama Al-Qadar. Sebahagian mereka mengatakan Al-Qadar itu diambil daripada perkataan qadar yang bermaksud al-ulu, yang bermaksud tinggi, yang bermaksud mulia. Sebab itu kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu di antara makna Al-Qadar itu mulia. Sebab itu kita kata apa? Dia itu mempunyai apa? Dia itu sahibul qadr, dia mempunyai kemuliaan, dia mempunyai ketinggian, marwah, yuqaddiruhu, memujinya, mengangkat dirinya. Okey, jadi kenapa Lailatul Qadar dipanggil Lailatul Qadar? Kerana malam tu malam mulia. Sebab itu dipanggil Al-Qadar. Ada juga yang mengatakan Al-Qadar itu
diambil daripada perkataan qadar yang bermaksud sempit. Ada juga. Kerana di antara maksud qadar juga adalah sempit. Kenapa sempit? Kerana pada malam ini malaikat turun secara ramai-ramai turun. Malaikat turun banyak sehingga bumi menjadi sesak, membawa arahan-arahan Tuhan. Ya, ada juga yang mengatakan qadar ini diambil daripada perkataan perhitungan, iaitu takdir. Kerana pada malam ini berlakunya penurunan takdir untuk setahun. Jadi apa pun ada, kita tidak ada masalah, tetapi nama dia itu adalah Lailatul Qadar. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi kata, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan kerana keimanan dia dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW suruh kita mencari Al-Qadar ini pada 10 malam terakhir. Taharruha aw iltisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Sebahagian riwayat mengkhususkan malam yang ganjil, fi witir min al-ashril awakhir min Ramadan, pada malam-malam yang ganjil. Maka kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat yang datang dalam masalah Al-Qadar ini, pada peringkat awal pun kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, ada juga satu hadis yang Nabi SAW memang bercita-cita nak bagi tahu kepada umat bilakah malam Al-Qadar. Kemudian Nabi lupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tarikhnya, tetapi fadilatnya kekal. Diangkat tentang tarikh itu, diangkat oleh Allah sampai tak ingat Nabi SAW dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tarikhnya, tetapi fadilatnya kekal. Nabi kata carilah pada 10 malam yang terakhir. Mana-mana malam itu malam yang terakhir. Maka kalau kita melihat kepada semangat ini, kalau kita melihat kepada keseluruhan dalil yang ada, maka kita dapat buat kesimpulan. Di antara kesimpulan yang ada adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam Al-Qadar ni untuk kita beribadat, untuk mendapatkan uang ibadat sama seperti lebih daripada 83 tahun kebaikannya, dan juga disembunyikan malam itu supaya kita sama-sama berusaha dan mencari dengan gigih. Kalau kata kita siap-siap malam 23, malam 25, saya ingat malam 23 malam tu lah orang pergi sembahyang, malam lain dia kata tak apalah, kita dah kampoi, kita dah kira dah dapat 83 tahun kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dalam hadis ada menyebutkan tentang tanda malam Al-Qadar. Iaitu Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, esok paginya apabila malam itu malam Al-Qadar, esok paginya matahari itu jadi macam malap sikit, la syu'a alaha, tidak bersinar, tidak tajam dia punya sinaran dia tu. Itu tanda sebenarnya kalau kita tengok, tanda tu bukan tanda malam Al-Qadar, tu tanda dah lepas lah kan. Orang dah bagi dia kata semalam kan. Itu menunjukkan kepada kita memang pada malam itu tidak ada riwayat yang sahih untuk kita berpegang secara pasti. Ada riwayat dalam Musnad Ahmad umpamanya kata malam itu tidak begitu sejuk, tidak begitu panas kan. Tetapi riwayat-riwayat ni dia kata malam tu cerah. Tapi riwayat-riwayat ni ulama berbeza pendapat. Walaupun ada sebahagian macam Syiar Naud menilainya sebagai hasan, tetapi Syiar Tarifi dan guru saya sendiri Syaraf Al-Quddah mengatakan semua riwayat-riwayat yang menceritakan tentang tanda pada malam Al-Qadar ini kebanyakannya adalah dhaif. Yang sahih cuma dalam Sahih Muslim tu saja, iaitu esok paginya matahari naik, matahari diterbit dalam keadaan tidak begitu bersinar. Ada juga riwayat-riwayat yang sahih yang bagi tahu tentang malam Al-Qadar itu, umpamanya seperti riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dia kata malam Al-Qadar itu pada zaman dia dengan Nabi SAW, dia kata malam tu hujan. Dia kata malam nampak dekat dahi Nabi ni ada basahan tanah dan lumpur. Tapi Ibn Hajar memberi komen, dia kata ini bukan satu petanda yang pasti, ia hanya berlaku pada waktu itu saja. Kerana banyak Ramadan yang berlalu, kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia kata banyak juga Ramadan yang berlalu sebelum-sebelum ini menunjukkan kepada kita ada Ramadan yang kadang-kadang tak turun hujan langsung. Jenuh tak ada lah Ramadan. Bagi negara-negara yang sama, negara-negara yang bermusim panas, kadang-kadang Ramadan berlalu tak ada hujan pun.
Kan? Ada juga satu lagi riwayat yang mengatakan berlaku malam Al-Qadar itu apabila bulan bentuknya seperti mangkuk yang separuh, bulat yang separuh. Tapi ini bukan apa ni, dia bulan tu bulan separuh seperti mangkuk. Macam bulan sabit sikit lah kan. Tapi ini pun bukan tanda kerana malam Al-Qadar memang di ujung bulan. Di ujung bulan memang bulan sabit. Memanglah. Jadi bagi saya begini, yang pentingnya kita tidak taklif ataupun tidak dibebankan oleh agama untuk mencari secara pasti bila, tetapi kita disuruh berusaha pada 10 malam terakhir. Kita cari itu dengan ibadat, kita cari itu dengan menghidupkan malam. Bahkan para ulama menyebutkan mungkin sebahagian orang seperti mana yang disebutkan oleh At-Tabari dan seumpamanya, dia mengatakan berkemungkinan orang tu Allah Ta'ala bagi dekat dia petanda yang ajaib, menunjukkan itu malam Al-Qadar pada dia. Jadi mungkin dia nampak pada malam itu. Tapi tanda itu untuk dia je lah. Tapi tak semua, mungkin orang lain tak nampak. Mungkin hanya dia yang nampak. Dan sebab itu Ibn Hajar mengatakan tidak menjadi syarat bagi orang yang beribadat pada malam tu untuk mendapatkan kelebihan Al-Qadar. Tak jadi syarat untuk dia tahu malam tu Al-Qadar. Katalah malam tadi kita solat malam ni, kita tak tahu pun malam ni Al-Qadar, kita pun tak nampak apa-apa tanda, Allah pun tak memberikan kita keajaiban dari sudut rukuk sujud ke apa-apa. Kita solat macam biasa, kita qiyamul lail macam biasa, tiba-tiba malam tu Al-Qadar, insya-Allah kita akan dapat kelebihan tersebut. Dr. Rora, ada penonton tanya, adakah maksud malam tu dikira bermula selepas maghrib ataupun selepas isyak ke macam mana? Malam itu bermula pada maghrib. Sebab itu kalau tengok dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah ada membawakan riwayat-riwayat daripada salaf mengatakan sesiapa yang salat maghrib pada malam itu dan salat isyak secara berjamaah, faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar. Dia juga telah mengambil satu bahagian daripada pahala Al-Qadar. Maksudnya malam itu bermula daripada maghrib, salamun hiya hatta matla'il fajar, sehinggalah terbitnya fajar. So bagi mana-mana penonton yang dah solat isyak dan tarawih sampai habis, lepas tu esok tu dia subuh berjemaah, maka dia dah dapat dah sebahagian qiyamul lail tu, doktor. Itu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan sesiapa yang solat isyak secara berjemaah, kemudian esoknya dia solat subuh secara berjemaah, maka dia telah seolah-olah dia juga telah mendapat bahagian dia, seolah-olah dia telah menghidupkan malam Al-Qadar. Kerana ada dalam hadis menyebutkan sesiapa yang solat isyak berjemaah seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam. Sesiapa yang solat isyak dan solat subuh secara berjemaah seolah-olah dia telah menghidupkan keseluruhan malam. Tetapi kita kena ingat ya, walaupun Nabi kata seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam, seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh malam, tetapi kualiti qiyamul lail orang ni tak sama. Jadi kalau dia solat berjemaah pada isyak dengan subuh, walaupun dia telah dapat pahala seolah-olah dia telah menghidupkan keseluruhan malam, tapi tak sama dengan orang yang solat berjemaah isyak dan subuh dalam masa yang sama dia menghidupkan malam juga. Yang ketiga lah saya nak sebut. Yang keempatnya, punyalah ulama ni bersungguh nak suruh umat kita ni beribadat pada 10 malam terakhir ni. Dikatakan sehingga kan kalaulah kata ada satu orang ni dia memang betul-betul percaya malam semalam tu malam Al-Qadar, pagi ni dia bangun dia tengok matahari pun yang betul-betul tak ada sinar, dia tidak digalakkan untuk cerita pada orang lain semalam tu. Takut putus semangat orang lain. Alah, aku tak malah dah lah. Kerana orang lain akan terus futur, orang lain terus akan rasa macam putus asa. Tak payahlah, orang tu dah jumpa dah kan, orang tu dah jumpa, kita tak lepas gitu. Jadi teruskan sampai ke akhirnya insya-Allah. Dia macam SPM lah, Dr. Rora, Dr. Mazhar. Kita study semua. Soalan spot tu ada tapi kena study semua. Ya. Okey. Saya nak beralih pada Dr. Mazhar sebab bila bercakap tentang malam Al-Qadar sudah pastinya tidak kita kaitkan dengan iktikaf. Dan bila sembang pasal iktikaf, kita akan sembang mesti beriktikaf di masjid. Sekarang ni PKP usahakan iktikaf kan. Sembahyang jemaah pun tak boleh lagi. Sembahyang jemaah pun masih lagi banyak perbezaan pendapat. Ni iktikaf apatah lagi. So macam mana? Termasuk wanita yang uzur, Dr. Mazhar. Okay, terima kasih Saudara Amin dan sidang penonton sekalian. Yang pertamanya, kita tahu bahawasanya kita menghadapi satu keadaan yang berbeza daripada apa yang sebelum ini. Tetapi saya
mengajak untuk kita semua melihat kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam membahagi-bahagikan pahala kepada hamba-hambanya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, baginda SAW menyebut, inna bil madinati aqwaman ma sirtu masiratan wala qata'ta wadiyan illa kanu ma'akum. Nabi kata tak ada di Madinah itu ada kaum-kaum yang kamu tak melalui satu perjalanan merentas satu lembah melainkan mereka bersama dengan kamu. Ini dalam peperangan. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, mereka tu di Madinah. Nabi kata wahum bil Madinah habasahumul uzur, mereka tidak dapat disebabkan kerana keuzuran. Maksudnya oleh kerana ada keuzuran tetapi azam mereka nak menyertai Nabi SAW, mereka mendapat pahala bersama dengan Nabi SAW. Dan ini ada banyak riwayat-riwayat dalam hal seperti ini. Orang-orang yang selalu melakukan i'tikaf, kita percaya mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahala i'tikafnya pada tahun ini. Kerana kalau tidak kerana apa yang ada, dia tetap akan ada di masjid pada 10 malam yang akhir ini. Jadi di tempatnya di masjid. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya lebih luas dalam hal ini daripada sangkaan-sangkaan kita. Sebab itu saya suka kepada sisi yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah apabila beliau menulis Ihya Ulumuddin. Kerana agama itu bukan saja soal perukunan ataupun soal hukum hakam fiqhiyah, tetapi soal melihat maksud menghidupkan agama. Agama itu hidup di dalam diri seseorang. Maka orang-orang yang niatnya untuk membesarkan Allah, niatnya untuk melakukan i'tikaf sepanjang tahun, itulah tabiatnya i'tikaf. InsyaAllah tahun ni pun dia dapat pahala i'tikaf. Cumanya dari segi fiqh, dari segi fiqhnya. Dari segi fiqhnya macam mana kita nak mengendalikan suasana yang ada. Mungkin itu balik kepada soalan yang saudara Amin sebut. Ya, betul. Para fuqaha menyebut, majoritinya mereka menyebut bahawasanya i'tikaf ni mestilah dibuat di masjid lah. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu menggauli wanita sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Walaupun sebahagiannya menasih wala tubashiruhunna fil masajid wa antum akifun, maksudnya, tapi tak apa. Tapi majoritinya iktikaf di masjid. Melainkan di dalam mazhab Abu Hanifah, dia menyatakan wanita boleh iktikaf di Masjidil Bait, iaitu masjid rumah dia, iaitu kawasan yang dia ambil sebagai kawasan ibadat. Maka apabila berlaku keadaan-keadaan yang seperti ini satu keadaan yang baru yang memerlukan satu bukan nak kata terlalu baru, dalam sejarah pernah berlaku hal ini. Tetapi menyebabkan bukan saja wanita tak boleh ke masjid, lelaki pun tak boleh ke masjid. Maka timbul pandangan dan persoalan, boleh tak kalau sekiranya mereka i'tikaf di tempat yang menjadi kelaziman untuk mereka, Masjidil Bait, tempat yang selalu menjadi mihrab sembahyang mereka di rumah. Jadi di kalangan para ulama, saya dengar dan beberapa ceramah di antarabangsa ni, Syekh Hasan Dadu dan seumpamanya, mereka menyatakan boleh macam ni dalam keadaan ini. Di kalangan mereka kata tak, kerana mereka kata Nabi SAW dari riwayat Aisyah telah qada i'tikaf dia dalam bulan Syawal sekiranya dia tidak dapat i'tikaf di dalam bulan Ramadan. Dan ini berbeza pandangan dan seumpamanya. Yang pentingnya ialah seseorang apabila dia telah menempatkan dirinya di satu tempat hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya secara peribadi percaya tentu baginya satu pahala yang besar. Kalaupun tidak ada fadilat duduk dalam masjid, dia ada fadilat bersendirian, beruzlah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah saya rasa yang patut kita buatlah, terutama pada waktu malam kan, bila waktu malam kan kita bersendirian dan beribadat. Saya rasa satu hal, saudara Amin, berhubung dengan menghidupkan malam ini. Alhamdulillah kita bercakap tentang Lailatul Qadar. Tetapi sebenarnya menghidupkan malam ini, kalau kita baca sepanjang ayat dalam Quran, sentiasa mengingatkan kita supaya menghidupkan malam. Kekuatan seorang insan ialah dengan menghidupkan malam. Bukan sahaja pada bulan Ramadan, tetapi sepanjang kehidupannya. Jadikanlah ada bahagian pada waktu setiap malam itu di mana kita bangun untuk berbicara antara kita dengan Tuhan.
Tanda dunia ini datang dan kita akan pergi meninggalkannya. Malam menempatkan kerinduan yang begitu dalam hati insan kepada Tuhannya. Orang-orang yang selalu bangun malam akan menghadapi gelombang kehidupannya dengan penuh kekuatan dan keyakinan yang bersandarkan kepada Tuhan Ar-Rahman. Sebab itu di samping kita bercakap tentang malam, tentang Lailatul Qadar, tak patutlah ada orang dah habis dah malam Lailatul Qadar, aku tak mampu lah malam ni. Tak patut. Sepatutnya bukan juga 10 yang akhir. Sepanjang kehidupan kita. Sampai pukul 3, pukul 4, pukul 5, time untuk kita bangun. Takbir dan membesarkan Allah. Sujud, memohon keampunan, memohon pertolongan terhadap perjalanan hidup kita. Ya. Subhanallah. Ada ke Dr. Mazhar, sebab saya tengok dalam social media, dalam Instagram, dalam Facebook, bila ada yang share poster amalan-amalan khusus yang perlu kita buat pada malam Al-Qadar, macam selawat berapa kali, kemudian doa, munajat khusus, ada ke begitu kalau kita lihat pada Quran dan nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada umumnya seperti mana yang disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Ruzami tadi tentang apa yang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik pada 1000 bulan. Ini saudara kami mungkin kena betul. Saya 2-3 hari lepas saya dengar satu nasyid menyamai 1000 bulan. Apa? Dia lebih 1000 bulan. Dia sebenarnya bukan menyamai 1000 bulan. Dia khairun min alfi syahr. Nasyid itu kena dibetulkan. Siapa nyanyi saya tak ingat lah. Tak tahu. Saya cari. Tapi dia kata pahalanya menyamai 1000 bulan. Begitulah lebih kurang. Tapi dia bukan menyamai 1000 bulan. Dia khairun min alfi syahr. Dalam hadis pun Nabi sebut khairun min alfi syahr. Dia mesti melebihi 1000 bulan. Maksudnya kalau saya solat 2 rakaat itu melebihi 1000 bulan. Dan kadar melebihi itu seperti mana yang disebut oleh Dr. Rozami tadi, ia tak sama antara satu hamba Allah dengan hamba yang lain, dengan kurniaan Allah terhadap khusyuknya, terhadap kalau katakanlah dia berselawat lebih daripada 1000 bulan. Kalau dia baca Al-Quran lebih daripada 1000 bulan. Ada orang kadang-kadang berfikir maksudnya kalau aku dah sembahyang Isya dah dapatlah sebahagian. Ya benar kita dapat, tapi bukan mudah untuk kita mendapat kelebihan yang demikian besar. Bahawasanya kalau kita dapat solat 2 rakaat, bagaimana kalau kita dapat solat 4 rakaat? Bagaimana kalau kita dapat baca Quran 2 juzuk pada malam itu? Allah. Ini semua adalah seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak panggil kita kepadanya dan dia nak bagi pahala pada malam tersebut. Tetapi sebenarnya kita hubungan insan dengan Tuhan ini bukan saja hubungan pahala itu, tetapi hubungan hamba dengan Tuhan itu jauh daripada hubungan mengutip pahala, tapi hubungan kerinduan. Hubungan seorang hamba yang sentiasa sujud kepada Tuhannya dan sentiasa merindui kehidupan. Kita datang pada hari akhirat, pada hari bulan puasa ni kita baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, bila kita solat, dan pada selain bulan puasa pun kita baca Quran. Masya Allah, bagaimana Quran bawa kita? Quran dia membawa kita mengembara, amin. Ia membawa kita mengembara daripada alam dunia ke langit, ke bintang. Dia bawa kita ke akhirat, dia bawa kita ke syurga, dia bawa kita ke neraka, dia bawa kita kepada Nuh, dia bawa kita kepada Ibrahim, dia bawa kita kepada Musa. Dalam satu malam kita mengembara dengan alam yang begitu luas. Sehingga kadang-kadang kita merasakan lama sangat aku nak duduk di dunia ni kah? Aku ingin terbaru ni, aku ingin meninggalkan ini semua. Ini adalah satu, dunia adalah keletihan. Siapapun kita dan apapun yang kita. Sebab itu maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan supaya kita rindu untuk kepadanya. Datang. Aku nak bagi pahala kepada kau. Aku nak memberikan tawaran yang baik, syurga yang indah. Sebab itu lebih daripada menghitung-hitung seperti ilmu hisab berapa aku dapat seumpamanya. Tetapi seperti mana yang Nabi dalam hadis yang semua kita baca, kata Nabi itu apa idza dakhala al-ashru, apabila masuknya 10, apa baginda buat? Shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Jadi baginda ikat kain, mengikat kain. Maksudnya berbagai penafsiran dan mungkin yang kuatnya ialah tidak menyetubuhi isterinya, dan kemudian baginda menghidupkan malamnya, mengejutkan isteri. Kita akan nak cari satu malam je tengok kat luar kat langit dulu, Lailatul Qadar baru kejut isteri. Tak ada macam tu baru nak kejut. Tapi
suasana, subhanallah. Oleh kerana Allah ni memang manusia ni dia keluh halua. Jadi bila dia ada peluang ni dia nak cari keindahan ni. Kita pun ketuk bilik anak-anak kita, dengan segera mereka pun bangun kerana mereka tahu suasana Ramadan. Bila kita dengar setiap bilik anak kita mendengar bacaan ayat Al-Quran, dan si yang nombor 1 bertakbir, nombor 2 untuk kita merasa kita menghidupkan isteri kita, kita tengok bersolat dan kita bersolat. Dan demikian sehingga di kalangan salaf mereka menjadikan bukan saja pada bulan Ramadan, tapi selain pada Ramadan, waktu sekian isteri solat, waktu sekian suami solat, supaya menjadikan malam-malam itu sentiasa dihidupkan oleh kita. Saya bagus semua kita bersemangat dengan Lailatul Qadar, kerana itu memang patut kita lakukan. Tapi hubungan kita bukan hubungan mengira-ngira pahala sahaja, tapi hubungan kita ialah hubungan kita antara Tuhan, hamba Tuhan dengan Tuhan yang Maha Agung. Ya. Masya Allah. Sebelum saya bagi pada Dr. Ora, ada penonton kita ni, bagaimana jika seseorang tu yang bekerja pada waktu malam seperti security, kerja kilang dan lain-lain, jadi dia tak sempat untuk duduk senyap bermunajat baca Quran. Apa yang dia boleh buat sebagai pengisian dalam mencari Lailatul Qadar, Dr. Mazhar? Manusia ada berbagai-bagai keadaannya. Kalau sekiranya, macam saya kata tadi, kadang-kadang orang tu dia bertugas. Tugas itu pun sebahagian daripada pahalanya. Mungkin apabila dia tahu malam ni malam Lailatul Qadar, aku nak kena jadi guard. Ambil mudah lah, aku nak jadi jaga umpamanya. Dia ikhlaskan niat dia, ya Allah, aku hari ni aku kena jadi jaga, bertugas. Aku nak pergi duduk di masjid, tak boleh. Tapi ibadat ini banyak, istighfar ibadat. Kan? Sebab tu kita wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar, maka dia pun beristighfar kerana dia terpaksa berdiri tak boleh nak solat, dia beristighfar. Dia boleh bertasbih, dia boleh bertakbir, dia boleh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi macam mana yang selalu saya sebut, Quran selalu menyebut pada waktu sahur beristighfar. Cubalah apa, tapi agama bukan untuk dicuba, tapi laluilah segala pengalaman. Tidak lebih hebat pengalaman seorang yang melazimi istighfar. Allah akan membukakan untuk kita apa yang kita tak sangka, dan akan memberikan kehidupan kepada kita apa yang orang tidak duga. Kehidupan itu bukan soal yang orang nampak dan live yang kita buat ini, Amin. Kehidupan ialah apa yang ada dalam dada kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, aku bimbang orang yang tidak mendapat syurga di dunia ini, di dadanya, dia tidak mendapat syurga di akhirat pula. Sebab itu manusia yang mukmin, di dalam dadanya ada syurga, di dalam dadanya ada kenikmatan. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum mereka terpaksa macam-macam. Sebab itu Al-Quran bila bersebut tentang orang-orang yang berqiyamul lail, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, Allah tahu di kalangan kamu ada yang marda, ada yang sakit, fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, macam-macam. Jadi manusia berbagai-bagai keadaan, ada yang sakit, ada yang terpaksa kerja. Buat apa yang kita boleh. Yang boleh istighfar. Yang boleh baca Quran sambil tunggu ni, baca Quran. Nanti orang dah ada ruang, solat 2 rakaat. Doa. Ramai orang dia fikir kalau malam Lailatul Qadar nak doa saja. Tak apa, boleh. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dikatakan apabila dia melihat cahaya keindahan malam Lailatul Qadar, lalu kemudian dia telah mendapat kurniaan Allah yang besar sehingga dia menjadi imam yang besar. Tapi Lailatul Qadar tu bukan untuk doa saja. Lailatul Qadar tu sebenarnya ibadah kita itu. Doa tu salah satu lah, tak apalah kita doa lah. Tapi kadang-kadang orang fikir, nampak Lailatul Qadar nak doa saja, yang ibadat dia tak. Allah pun maha adil, dia mengetahui hamba-hambanya, dia memberi rahmatnya luas. Tapi tentu orang-orang yang sentiasa mencari Lailatul Qadar dan beribadat sepanjang tahun, dan terutama pada bulan Ramadan, dia akan mendapatnya. Dan saya percaya ramai orang mendapat Lailatul Qadar. Mungkin dia duduk tanya-tanya, aku dapat kata, kalau dia memang 10 yang akhir dia ibadat, dia memang mendapatnya, mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Okey, bila Dr. Ora kita beribadah, contohnya kita selawat dan kena pada malam Al-Qadar, maka umpama kita berselawat lebih 1000 bulan. Ada juga yang bertanya soalan nakal, kalau dia bertiktok pada malam Lailatul Qadar, adakah umpama dia bertiktok lebih 1000 bulan? Ini ringkas Dr. Ora, macam mana? Syekh Tarifi ada menyebut benda ni. Dia mengatakan
sesiapa yang melakukan ibadat pada waktu-waktu yang afdal, jika pahalanya digandakan berlipat kali ganda, maka apabila seseorang itu pada malam yang sepatutnya dia melakukan ibadat, tetapi dia sanggup untuk melanggar kehormatan malam itu dengan melakukan maksiat kepada Allah, maka balasannya Allah Subhanahu Wa Taala tidak gandakan dari sudut kita panggil kuantiti, tetapi Allah akan gandakan dari sudut beratnya amalan, beratnya ganjaran dosa yang akan dia dapat. Maksudnya bukan min haisul kam walakin min haisul kaif. Bukan dari sudut kuantitinya, tetapi dari sudut bagaimana Allah Ta'ala akan membalas kepada dia, kerana pada malam orang duk fikir macam mana nak ibadat, dia fikir pula macam mana nak buat benda yang tak elok. Saya tak katalah TikTok tu semua benda tak elok, tetapi banyak juga yang tak elok dalam tu kan. Jadi jadi tinggalkanlah. Dan saya suka untuk beri respon juga kepada apa yang ditanya oleh sahabat kita tadi yang jadi security guard tadi. Kalau kata dia menjadi security guard dan semua tidak mampu kan. Di sana ada satu pandangan yang dinukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab di Lataiful Ma'arif, yang mana dia menukilkan pandangan Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan, Sufyan kata, pada malam Al-Qadar ini aku lebih suka untuk berdoa daripada melakukan salat. Tetapi macam pelik lah juga kan, kerana bukankah dalam solat itu juga ada doa kan? Dalam solat ada doa. Tetapi kenapa Sufyan Ats-Tsauri kata begitu? Berkemungkinan kerana Sufyan Ats-Tsauri memahami keadaan manusia yang ada waktunya kadang-kadang solat itu menjadi kekangan bagi orang yang bertugas di waktu malam mungkin, ataupun mungkin dia nak memberi respon kepada orang-orang yang mungkin solat itu terlalu laju dan tidak ada doa yang khusyuk yang dibaca. Jadi kalaulah, kata Ibn Rajab mengatakan, kalau seseorang itu mampu untuk solat pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang khusyuk, bila lalu ayat-ayat rahmat dia meminta kepada Allah rahmat, bila lalu ayat-ayat syurga minta kepada Allah syurga, bila lalu kepada ayat azab dia ta'awuz, dia berlindung dengan Allah daripada azab. Kemudian bila dia sujud dia banyakkan doa, sebelum memberi salam dia memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih baik. Maka saya mengatakan, seseorang apabila dia menghidupkan malam Al-Qadar ini, malam yang sunyi, hanya dia bersama dengan Allah Azza wa Jal, maka dia apabila melalui ayat-ayat Allah, terutamanya bila dia melalui surah Fatihah yang dibaca, mungkin kalau waktu siang tidak mendapat kekhusyukan kerana hinga-binga berlaku, tapi bila 10 malam terakhir, setiap orang bangun, setiap orang mengadu kepada Tuhan. Jika ada orang yang dizalimi, jika ada orang yang difitnah, jika ada orang yang dicuri, jika ada sesiapa sahaja yang mempunyai halangan kehidupan, bila dia bangun membaca surah Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang rahmat, Tuhan yang memberikan kerahmatan kepada hamba-Nya yang begitu banyak, dan Ar-Rahim, Tuhan yang sangat mengasihi hamba-Nya, maka pada ketika itu terbukalah dalam jiwanya perasaan mengharapkan pahala daripada Allah. Dan apabila dia melalui ayat Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, maka bagi orang yang hidupnya dizalimi, bagi orang yang hidupnya difitnah, bagi orang yang hidupnya tidak ada ruang untuk dia membela diri dia, maka dia akan baca ayat ni, dia akan merasa tenang, kerana ada satu hari nanti dia akan bertemu dengan Allah yang satu-satunya Tuhan yang akan memiliki hari pembalasan, yang tidak ada orang lain lagi yang berkuasa pada hari itu. Bagi saya, konsep Nabi suruh mencari 10 malam terakhir ni, dia adalah konsep untuk kita muhasabah diri dan dalam masa yang sama mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatur dan mengurus hidup kita. Betul. Nabi kata taharrau, ada satu lagi apa, iltamisu, cari. Bukan buat ramalan kan. Dan Ramadan ni Dr. Ora cantik, indah dengan Al-Qadarnya, dengan kita menahan lapar dan dahaga, dengan iftarnya, dengan sahurnya. Tapi ada juga sejenis manusia yang jenis mulut tak ada insurans. Jenis mengata, kalau update Facebook, fitnah orang tak putus-putus, peli, menghasut, menuduh macam-macam, malah menyesatkan orang. Tak cukup dengan tu, disebut
perkataan binatang haram, tak kiralah kat rumah ke, kat Dewan Undangan Negeri ke apa ke. Macam Ramadan ni tak ada nilai. Macam mana kedudukan puasa orang lagu ni? Baik. Apabila kita berbicara tentang sesuatu ibadat, kita kena beza dua benda. Yang pertama dari sudut sah dengan tak sah yang zahir. Seseorang yang mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian pergi salat dengan cukup rukun dan syaratnya, maka kita mengatakan salat dia sah. Tetapi salat yang sah belum tentu salat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena bezakan di antara as-sihhah wal qabul. Kesahihan suatu amalan yang zahir, yang kita nampak zahir cukup syarat, okey, sah. Okey, sah. Tetapi penerimaan Allah kepada ibadat kita bagaimana? Ya, maka saya katakan begini. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi, Nabi mengatakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yad'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang berpuasa ni istimewa. Allah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Kerana orang yang berpuasa ni meninggalkan makan minumnya dan meninggalkan syahwatnya hanya semata-mata kerana Allah. Maka puasa ni sebenarnya melatih diri untuk amanah dengan Tuhan. Walaupun puasa ni kita boleh curi tulang sebenarnya. Puasa ni kita boleh curi minum, masuk dalam bilik air minum. Kan? Siapa nak tahu? Nampak. Kita masuk dalam bilik air, kita minum air kolah, isi balik. Orang tak tahu. Tapi kita tak buat kerana kita tahu Allah tahu. Kerana kita tahu dan sedar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawal segala tindakan kita. Maka puasa menjadikan orang mukmin ni rasa diri dia sentiasa dikawal. Dia macam masuk dalam elevator, masuk dalam lift yang ada CCTV. Kita masuk dalam lift seorang-seorang, tak ada CCTV, masa itulah kita nak korek hidung lah, cabut bulu hidung lah, dan sebagainya. Tapi bila kita masuk lift yang ada CCTV, kita tengok ada CCTV, kita nak gabung tempat yang bukan-bukan pun kita segan. Kita takut mana tak berani. Jadi puasa sama konsepnya. Sebab itu Allah Taala kata kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu, ditentukan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana kewajipan ini telah ditentukan kepada orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa? Kerana puasa mengajar kita tentang muraqabah Rabb li abdi ala abdi, muraqabatul Rabb. Tuhan sentiasa mengawal, rasa diri itu dikawal oleh Tuhan, rasa diri diperhatikan oleh Tuhan setiap masa, tak takut nak buat benda-benda yang membatalkan puasa. Jadi sebab itu saya katakan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan sekali lagi, dalam hadis qudsi Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, fa in kana yaumu siyami ahadikum fala yarfath wala yaskhab. Dalam riwayat disebut wala yajhal. Apabila salah seorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata yang kotor. Jangan dia ucapkan kata-kata yang batil. Jangan dia ucapkan kata-kata yang mengangkat suara bertengkar tanpa ada faedah. Kenapa? Kerana bila kita lapar, kita penat, terutama di 10 yang terakhir ni, kita punya tenaga tu dah mungkin, orang kata apa dah, dari sudut tenaga fizikal kita mungkin dah low. Malam pun kita hidupkan dengan ibadat, so kita mungkin di siang hari tu kita rasa sedikit penat berbanding yang mula-mula kita puasa dulu. Jadi bila mana kita sedang penat berpuasa, kita sedang lapar, kita tak ada, orang kata apa, tak begitu ada mood, tiba-tiba orang duk maki hamun kita. Orang duk ajak kita bergaduh, orang duk sebut perkataan-perkataan perkataan binatang yang tak halal dimakan tu pada kita. Albab. Allah Taala kata, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Kalau ada orang yang mengajak dia bergaduh atau memaki hamun dia, maka hendaklah dia mengatakan aku berpuasa. Bukan bermakna bila tak puasa boleh maki orang, tapi bila mana dalam keadaan puasa yang sepatutnya dia memang tak boleh nak kawal sangat mulut, tapi dia boleh kawal, menunjukkan setelah bulan puasa lagi mudah untuk dia mengawal diri dia, lagi mudah untuk dia mengawal lidah dia. Jadi puasa ni seperti mana kata Al-Imam Al-Ghazali, bukan hanya puasa dengan zahir, tahan makan dan tahan minum dan tahan syahwat, tetapi tahan semua anggota. Tahan puasa lidah daripada berkata-kata. Kadang-kadang kita tengok, betul kadang-kadang ada je orang nak ajak kita bergaduh dalam bulan puasa ni. Tapi kalau kita rasa tak ada faedah, maka kita tak perlu untuk sebutkan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, man sama wa lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah min ay yaqbala
falaysa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah atau kama qala. Sesiapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang batil, dan juga beramal dengan amalan yang buruk, maka tidak ada lagi keperluan untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada dia walaupun dia meninggalkan makan dan minum dia. Jadi puasa ni bukan hanya sekadar menahan makan dan minum, tetapi puasa mengajar kita tentang konsep mengawal diri dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang penat. Jadi sebab itu saya katakan sepatutnya kita bila puasa tinggalkanlah benda puaka. Bila puasa, tinggalkan benda-benda puaka. Jadi tinggalkan benda-benda yang tidak ada faedah untuk diri sendiri, tinggalkan pertengkaran, tinggalkan benda-benda yang tak berfaedah untuk selama mana kita berpuasa. Banyakkan baca Quran, banyakkan istighfar, banyakkan berdoa, terutama di 10 malam terakhir. Allahu Akbar. Jadi siapa yang jenis mulut puaka, jenis mulut longkang, hashtag mohon terasa kan. Dr. Mazhar, antara saya bila Google nama Dr. Mazhar, antara benda yang antara orang yang sentiasa menjadi target dikatakan sesat, dikatakan itu, dituduh ini, dikatakan kaki liwat lah apa. Dr. Mazhar antaranya kan. Doktor, pertama macam mana doktor tahan kecaman orang tu satu? Tapi yang paling utama saya nak tanya, adakah di sana indikator bila kita dah habis Ramadan, puasa tu memberi kesan kepada dia ataupun tidak? Macam balik haji, dia ada indikator, dia makin baik ke tak? Kalau puasa ni ada tak indikator ataupun KPI yang kita boleh tengok? Berkesan ke tidak tarbiyah Ramadan ni? Dr. Mazhar. Terima kasih. Cuma kadang-kadang kita tabiat manusia yang suka maki ni, perkataan Amin sebut tu, saya tahulah siapa dia kaki yang sebut benda tu. Dia tu seorang lah selalu sebut, tapi tak apalah. Tabiat manusia ni dia macam satu tabiat dia, sukar. Kita sebab tu bila kita lihat hal itu, mungkin kita minta kepada Allah lindungi juga kita daripada hal ini. Kadang-kadang manusia ni dia dalam pertarungan antara perbezaan pandangan. Kita berbeza pandangan ni, manusia berbeza pandangan. Sebab tu saya selalu sebut, kita baca dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala ajar kita, qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Nabi SAW kata Aisyah dalam riwayat Muslim, iftataha salatahu, Nabi buka semayang malam dia. Bila ditanya dengan apa Nabi buka dengan itu. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Apabila kita duduk di dalam perjuangan hidup, kita duduk di dalam jalan perbahasan ilmiah, kemudian kita bangun di tengah malam, kemudian kita takbir Allahu Akbar bagi setiap malam, dan setiap malam kita memulakan itu, Allahumma rabb Jibril, ya Allah Tuhan Jibril, wa Mikail wa Israfil, Tuhan Mikail dan Israfil, fatirus samawati wal ard, engkau buat langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahada, engkau mengetahui yang ghaib dan yang syahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu yakhtalifun, engkau menghukum di kalangan hamba-hambamu di atas apa yang mereka selisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, tunjukkanlah aku apa yang mereka selisihkan daripada kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim, engkau menunjukkan kepada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang mustaqim. Terasa doa itu mengalir di dalam diri kita. Terasa kitalah orang yang paling memerlukan hidayah ini lebih daripada orang lain. Sebab itu dunia memang manusia berbeza pendapat. Saya berbeza pendapat dengan ramai orang. Tapi saya cubalah sedaya upaya untuk tidak memaki orang lain. Saya mungkin mengkritik, saya mungkin sinis di atas beberapa pandangan. Tapi saya tak maki orang. Dan tidak cuba melekatkan apa yang sebenarnya orang itu tidak layak untuk kita lekatkan kepadanya dengan benda-benda yang salah. Itu manusia mungkin ada. Dan saya di atas kelemahan itu juga, ini tak baiklah cerita tapi dah sembang-sembang lah kan, tapi saya juga cubalah setiap kali doa pada Allah, terutama pada waktu malam,
Memohon kepada Allah, kalau ada orang yang aku berbalah dengannya dan kau tak redha perbalahan itu, damaikanlah aku dengannya. Allah. Dan jika ada orang yang aku telah zaliminya dengan perkataan dan perbuatanku, ampunkanlah aku dan berilah kebaikan untuk dia. Dan saya cubalah untuk itu selain daripada mendoakan untuk para guru dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah kesiankan saya. Dan juga sebab itu maka kalau kita tahu kita ni berbalah apa? Bukan berbalah harta. Kita berbalah di atas pendapat-pendapat yang ada. Di dalam saya tak mau sebutlah, Al-Imam As-Subki, dia berbalah dengan Ibn Qayyim, dia kata perkataan-perkataan yang berat pada Ibn Qayyim yang saya rasa kita tak boleh buat contoh seperti itu. Kita bila kita berbalah dengan orang, kita berbalah lah, kita jawablah hujah dia yang kita tak setuju dengan dia. Tak perlu kita nak pergi sandarkan benda-benda yang orang tu kata, macam Amin Idris. Saya tak pernah kata boleh lewat isteri. Saya kata ada qaul lah mazhab Malik. Saya nak menyenaraikan qaul-qaul yang daif. Seperti qaul yang kata semayang Jumaat tidak wajib. Ada semayang pakai tudung tak wajib. Ada qaul yang kata. Dia ambil out of the context. Dia kata bahawasanya kita kata boleh pergi lewat isteri. Umpamanya. Kalau awak nak berbalah dengan orang, itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Padahal saya dah bagi tahu itu qaul yang daif. Yang disebut kalaulah semua benda dalam mazhab nak diikuti, maka terpaksalah kita ikut yang qaul yang daif itu. Saya kata itu isunya. Tapi tak apalah, bukanlah besar sangat untuk dibicarakan. Tapi Arab kata al-baqa'u lil aslah. Yang kekal yang terbaik. Dunia ini berjalan, manusia boleh memasang perangkap dan ribut. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki dan kita sentiasa menyandarkan kepadanya, kita akan terus berjalan sehingga ke akhirnya insya-Allah dengan izin Allah. Balik pada Lailatul Qadar tadi. Pasal kita cakap Lailatul Qadar, dan tidaklah orang yang mendengar itu lebih berhajat pada Lailatul Qadar daripada orang yang berkata-kata kami semua ni lebih memerlukan Lailatul Qadar. Kita berdoa dan Nabi SAW berdoa. Sebab itu Nabi bila Aisyah tanya, banyak benda yang boleh kita doa. Taklah salah kita nak doa anak kita, nak doa kaya, nak doa nak kahwin baru. Tak tahu tanya Dr. Zaimi macam mana. apa dan berbagai-bagai lagi. Cumanya ialah hajat yang terbesar dalam kehidupan manusia itu apa? Sebab itu yang Nabi sebut. Bila Aisyah tanya, Nabi kata sebut Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya rasa mungkin bila kita baca Al-Quran, kita akan terasa makna itu. Dalam seluruh keperluan, baju, pakaian, nama, jawatan, kedudukan, terkenal ataupun tidak terkenal, tidak lebih daripada yang kita perlu ialah kemaafan Tuhan kepada kita. Bila Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, ialah sesuatu yang paling besar dalam kehidupan ini. Dan kesan kemaafan Tuhan akan kita lihat di dalam kehidupan kita, pada harta kita, pada diri kita, pada kekuatan kita insya-Allah. Sebab tu macam saya sebut tadi, Lailatul Qadar itu bukan soal menghitung apa yang kita nak dapat saja, tapi bagaimana mengukuhkan hubungan seorang hamba dengan Allah. Aisyah radhiyallahu anha, apabila dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apabila Aisyah melihat Nabi SAW salat, kata Aisyah sampai tarima qadamahu aw saqahu, dia sampai bengkak-bengkak kaki dia, lebetih dia. Aisyah tanya Nabi jawab apa? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi itu untuk meletakkan rasa syukur. Syukur ya Allah aku kenal agamamu. Syukur ya Allah aku kenal sunnahmu. Syukur ya Allah aku berjalan di atas jalan ini. Syukur ya Allah di atas apa kelemahan aku memohon keampunan, tapi engkau telah memperkenalkan padaku agamamu untuk membolehkan aku kembali padamu. Saya suka nak menyentuh hal ini supaya kita tidak dry dalam isu mencari Lailatul Qadar seperti mana kebanyakan orang. Tapi kita ialah soal mencari diri kita sendiri sebagai hamba di hadapan Tuhan Rabbul Jalil. Bangun tengah malam, kerana itu adalah rutin kita sebenarnya. Tapi bila mari Lailatul Qadar ni, semangat kita je lebih lah. Kerana kita tahu hari ni benda yang sama aku buat, tapi pahala dia akan lebih besar. Dan aku akan buat
Jadi kita tahu hari yang mana, macam kalau taklah dia disamakan. Kalau kita berniaga, biasanya hari tu orang duk beli beli dengan harga tertentu, hari tu nak beli harga berkali-kali ganda. Dengan ikhlasnya dia nak beli. Itu kehidupan kita pun suka. Ini kan pula nilai kita di sisi Allah di akhirat pula. Sebab itu sidang penonton sekalian, terutama orang-orang yang memperkatakan tentang keperluan kembali kepada sunnah. Sunnah itu bukan saja soal kita baca yang mana sahih dan tak mana sahih, itu bagus, itu penting, tetapi sunnah bukan dry, sunnah bukan jaf, sunnah itu bukan sesuatu yang kontang. Sunnah ialah menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Kita memilih jalan sunnah Nabi SAW walaupun padanya kadang-kadang ada ranjau dan duri, kerana kita bukan mencari nama. Kalau kita cari nama, kita kena buat cara lain. Kerana kita mencari redha Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kehendak mencari redha itu terpahat di dalam hati kita. Manusia ini dalam kehidupan, orang boleh puji dan kata macam malam aku jumpa Datuk Qadar, dia ni keluarga Nabi, dia ni Pak Syekh, dia ni alim besar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Insan itu di atas dirinya sendiri, dia mengetahui, dia ada bukti, dia ada hujah, walaupun dia memberikan berbagai alasan. Orang puji, Masya Allah, Dr. Mazhar bagusnya orang. Saya lebih tahu diri saya pendosa di hadapan Tuhan lebih daripada orang yang memperkatakan tentang saya. Mungkin orang puji saya pasal dia tengok pakai serabang, kopiah, jadi mufti. Saya lebih tahu diri saya. Dosanya saya di sisi Allah lebih daripada orang lain. Balil insanu ala nafsihi basirah. Apabila kita membaca Quran, kita berdiri tengah malam, apabila kita beristighfar, kadang-kadang orang kata banyak kali dah istighfar, duk kira berapa kali. Kita memerlukannya dan terus memerlukan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu pemaaf, ampunlah, maaflah. Maaf itu terus kita perlukan. Walaupun kita rasa banyak kali dah minta ni, dah 10 kali, dah 100 kali, dah 1000 kali, terus kita memerlukan. Kerana hubungan kita bukan hubungan membilang-bilang jari, tetapi hubungan kita ialah hubungan yang dalam antara seorang insan yang berdosa di hadapan Tuhannya. Sebab itu istighfar Nabi Nuh, istighfar para Nabi, istighfar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedudukan mereka menjadi wali-wali Tuhan. Sebab itu wali-wali Tuhan ini kadang-kadang mudah-mudahan Allah singkap sebagai manusia, dia melihat Lailatul Qadar. Dia melihat cahaya-cahaya yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Allah mustajabkan seperti Imam Nawawi. Allah mustajabkan doanya pada malam Lailatul Qadar. Itu macam tadi Dr. Mazalim sebutnya. Macam betul juga orang yang duduk macam guard tu, dia tak boleh buat apa. Dia doa dekat. Ad-doa dalam riwayat Abu Daud, ad-doa huwal ibadah. Doa itu ialah ibadah. Mudah-mudahan dia beribadat kepada Allah dan mudah-mudahan kita semua mendapati rahmatnya. Subhanallah. Dr. Rora, ada penonton kita tanya, anda rasa relevan lah walaupun tak adalah direct sangat. Ni Muhammad Hanif. Sadar juga orang ni. Pendapat berjimat, betulkah jika berjimat bulan puasa, kalau makan dulu tidak payah kifarah 2 bulan? Apa maksud kifarah puasa? Tolong jawab, Doktor. Yang ni rasanya Dr. Mazhar dah jawab dulu kot. Dalam Ibtalul Hiyal, dalam isu ni memang ada 2 pendapat ulama. Saya ingat Dr. Mazhar dah jawab sebab dia dah ada Dr. Mazhar dah ada jawapan dah gitu. Dr. Mazhar boleh tolong jawab ke? Bagi Dr. Rora. Dia orang muda ni macam apa? Baik, memang sebenarnya ada yang melihat kepada zahir. Sebahagian ulama melihat kepada zahir benda ni, iaitu dia tidak kenalah sebab dia makan. Tetapi sebahagian daripada ulama yang melihat kepada maqasid, yang melihat kepada tujuan, seperti contohnya Ibnul Qayyim menyebutkan perkara ini. Kalau tak salah saya lah, Dr. Mazhar tolong betul kan kalau salah. Jadi lama dah saya baca benda ni, tetapi hilah tidak menggugurkan tujuan asal. Hilah untuk menggugurkan kafarah. Katalah dia ni memang sebenarnya nak berjimat dengan isteri dia dan dia tahu kalau terkena dia kona. Kalau dia jimat terus dia kena 2 bulan. Jadi dia pun dapat satu keputusan, dia makan dulu. Kemudian lepas pada tu baru dia berjimat dengan isteri dia. Berjimat dengan isteri dia. Maka dalam keadaan ni, kalau memang itu ada dalam jiwa dia,
para ulama di antaranya Ibn Qayyim mengatakan yang itu tidak menggugurkan kafarah. Baliknya memang dia kena juga, kerana asal tujuan dia untuk tujuan dia berbuka tu, makan tu bukan untuk makan sebenarnya, tetapi adalah untuk menggugurkan. Sebab itu kata Ibn Qayyim dalam saya tak silap saya A'lamul Muwaqqi'in, ada orang baca I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, dia menyebut benda ni dalam bab ibtalul hilah, ya, membatalkan hilah. Maksudnya walaupun dia minum dulu, tetapi itu tidak membatalkan tujuan asal dia. Memang kerana dia nak berjimat pada itu, dia kena juga 2 bulan. Dan inilah pendapat yang saya rasa macam kena dengan maksud roh syarak. Kerana roh syarak ini mengenakan kafarah kepada orang yang berjimat di siang hari bulan Ramadan. Maka kalau dibenarkan kita mengambil pendapat hilah, minum dulu maka akan menggugurkan, maka hilanglah roh syariah. Hilanglah, kita panggil roh ataupun spirit of Islam dalam pensyariatan sesebuah hukum. Mungkin Dr. Mazhar boleh sambung. Ada tertinggal apa yang Dr. Al-Fadhil Syekh Dr. Ruzaimi sebut tadi. Dia ada beberapa keadaan orang ni. Ada orang yang memang daripada asal dia dapat peruntukan buka puasa. Seperti dia bermusafir. Bila dia musafir, kemudian dia tak puasa. Kemudian dia berjimat. Dia memang dah ada buka puasa, ada peruntukan. Umpamanya dia pergi mana-mana kan, jadi dia tak puasa. Ataupun dia memang boleh makan disebabkan kerana dia sakit. Dia dah dapat dah. Dia sakit yang teruk lah, yang memang layak. Walaupun bab sakit ni pun khilaf di kalangan ulama dalam nak tahdidkan makna marad itu. Tetapi tak apa. Kata dia sakit yang mana ada kaitan untuk dia buka puasa. Yang mengganggu kesihatan dia buka. Mungkin dia tang sakit kat itu je, tapi yang semangat kelakiannya tu masih kuat, jadi dia kemudian menggauli isterinya. Jadi itu cerita yang lain. Tapi ini cerita satu orang yang memang akal dia memang nak melupuhi isterinya, sedangkan kewajipan Ramadan ada di atas bahu dia. Maka dia seolah-olah macam nak tipu Tuhan pula, nak main trik. Oh, Tuhan buat macam ni, aku buat macam ni. Yang ni lah yang Dr. Ruzaimi sebut tadi, ia tentang bab hiyal ini, ataupun untuk tahlil, cuba untuk menyelesaikan. Walaupun sebahagian kitab para fuqaha dulu ada yang menulis kitab khas bagaimana cara-cara nak keluar daripada masalah-masalah hukum hakam syarak ni, yang mana kalau kena macam ni nak lepas diri macam mana. Tetapi itu seperti mana yang disebut oleh Ibn Qayyim tadi, ibtalut tahlil ataupun hiyal ini. Okey. Cumanya satu lagi saya sebut, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ada sebut dalam Al-Fatwa Al-Kubra benda ni perkara. Dia kata bagaimana untuk kita fikirkan satu orang yang mana dia bersetubuh saja kena 2 bulan berturut-turut. Mari satu orang lagi langgar arahan Allah, makan dan bersetubuh, dia kena 1 hari je. Dia maksud yang buat satu kena 2 bulan berturut-turut. Yang ni dahlah dia makan dengan tujuan nak bersetubuh, lepas tu dia bersetubuh, dia kena denda 1 hari je. Lepas tu ditipu pula tu. Ditipu pula. Kalau zaman sekarang masuk dalam internet, ramai netizen bantah tu. Macam mana aku kena lebih, dia kena kurang kan. Macam tu lah. Aku buat 1, dia buat 2. Maksudnya logik kita pun tak dapat. Walaupun saya tahu dulu-dulu, bukan dulu lah, banyak kadang-kadang saya tahu kadang-kadang ada dalam radio negeri tertentu memang mereka ceramah, mereka sebut cara-cara kalau dah nak subuh juga, ni petua dia, makan dulu, dia kata. Bila kita makan tu artinya kita dah tak puasa. Bila kita dah tak puasa, jadi kita bersetubuh masa tak puasa, maka kita tak mencemarkanlah puasa tu, jadi kita hanya kena sehari saja. Kalau agama macam itu, macam-macam lah juga, macam Bani Israel yang orang larang tangkap ikan hari Sabtu, tahan hari Jumaat, pick out hari Ahad. Jadi kita jangan buat begitulah. Sebab tu agama ni sebenarnya bukan soal, macam saya kata, agama itu ada soal warak dia. Soal kesalahan kita dengan Allah. Kita nak main-main dengan Tuhan ke apa kita ni? Kan? Bila kita ada, sebab itu ta'zim hurumatillah, membesarkan kehormatan syiar-syiar agama adalah merupakan keimanan bagi min taqwal qulub, daripada tanda ketakwaan jantung hati kita.
Masya Allah. Okey, Dr. Rora dan juga Dr. Mazhar, kita berada di pusingan akhir ni. Sebab kita nak live malam raya, memang tak ada orang tengok lah sebab semua duk kalut nak raya ni. Jadi sedikit nasihat kepada semua yang menonton program kita pada malam ni, supaya dalam kita menjaga dan menahan diri daripada melakukan dosa dalam Ramadan, biar kita jaga kemuliaan ini termasuk di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Dr. Rora. Okey, sebagai yang terakhirnya, saya ingin menyeru pada diri saya dan juga kepada pendengar-pendengar di luar sana, ambillah kesempatan Ramadan ini untuk kita mengubah diri. Hubungan kita dengan Allah biar bertambah baik, hubungan kita dengan manusia pun bertambah baik. Maka sebab itu kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW, apabila masuk dalam bulan Ramadan, Nabi begitu kuat beribadat lebih daripada yang lain untuk menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mempereratkan hubungan dengan Allah, rasa diri dikawal setiap masa. Kita dalam siang hari di bulan Ramadan, kita dikawal dengan ibadat puasa, kita tak buat perkara yang membatalkan puasa. Maka semangat itu perlu dibawa di siang hari di bulan selain daripada Ramadan. Bila nak melakukan apa-apa tindakan, pastikan diri dikawal oleh Allah. Tuhan bagi ke tak benda ni? Bila nak sebutkan sesuatu benda, Tuhan marah ke tak perkataan ni? Sebab itu ada hadis Nabi dalam Musnad Ahmad kan, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama tentang statusnya, sebahagian mengatakan hasan, sebahagian mengatakan dhaif. Ketika mana datang seorang pemuda kepada Nabi minta nasihat, dia kata, ya Rasulullah izni wa aujiz, ya Rasulullah tolonglah bagi saya satu nasihat dan ringkaskan nasihat itu supaya mudah untuk dia hafal. Nabi SAW memberikan kepada dia 3 nasihat yang penting. Nabi kata, idza taqumu ila salah fasalli salata muwaddi'. Bila kau bangun solat, maka hendaklah kau solat dalam keadaan solat orang yang nak meninggal dunia. Dari segi kualitinya, memang dia rasa lepas ni dia tak solat lagi dah. Itu pertama. Jaga hubungan dengan Allah. Wajma'il iyas mimma fi aidin nas. Himpunkan segala rasa, apa ni kita panggil, himpunkan segala rasa putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Haraplah dengan apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada pada tangan manusia. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, tak apa. Kerana bukan kita penentunya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Nabi kata, iza la tukallim bikalam ta'taziru minhu ghada. Kamu jangan bercakap dengan satu perkataan yang mana esok hari kamu akan menyesal. So bila kita nak sebut satu perkataan di luar Ramadan, sama dalam ataupun luar Ramadan nanti, kita sebutlah perkataan sebelum kita sebut apa perkataan, fikir dulu. Perkataan ni esok aku menyesal tak kalau aku fikir balik? Perkataan ni masuk kantung pahala ke masuk kantung dosa? Perkataan ni masuk untuk bela aku ke atau untuk dakwa aku? Selamat. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, kita rasa tanggungjawab pada diri, hubungan dengan Allah kita jaga dan hubungan dengan manusia yang lain kita jaga. Ramadan menjadikan mukmin manusia yang mengasihi manusia yang lain. Merasa diri lapar, baru kita tahu rupanya ada orang yang bukan hanya pada bulan Ramadan lapar, tiap-tiap hari lapar. Kalau kita hari ni kita sentiasa tanya isteri, hari ni nak buka makan apa? Hari ni nak buka kat mana? Orang di luar sana yang kadang-kadang bukan kata puasa, waktu-waktu lain, dia bukan tanya nak makan apa, dia bukan tanya nak makan kat mana. Dia tanya pada diri dan keluarga dia, ada ke tak makan kita untuk hari ni? Allah. Itu soalan yang kadang-kadang kita kena detikkan dalam diri kita, dalam fikiran kita. Allah telah memberikan kita banyak nikmat, kita kena kongsi. Sebab itu dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi mengatakan man fattara sa'iman kana lahu misla ajri. Sesiapa yang memberi makan kepada orang berbuka, maka dia akan dapat pahala orang yang berbuka itu. Walaupun hadis ini ada perbahasan di sudut sanadnya, tetapi fiqhnya diamalkan. Kerana hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari juga menyatakan demikian. Kata Ibnu Abbas, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu khairi minar rihil mursalah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi menjadi daripada biasa pada bulan Ramadan, dan Nabi menjadi pemurah, lebih hebat, lebih baik daripada angin yang berhembus. Maksudnya daripada, kalau angin ni dia bertiup, dia tak kira siapa. Angin bertiup memberikan kesejukan dan nikmat kepada semua orang, tidak kira sama ada baik ataupun tak baik, tua atau muda. Begitulah kebaikan Nabi yang tidak pernah mengira orang lain. Maka kita juga sama. Kadang-kadang kita hidup ni, ada orang buat jahat kat kita, ada orang kutuk kita, ada orang maki hamun kita, tiba-tiba dia mesej kita minta tolong. Dia mesej kita minta tolong, tolong untuk selesaikan assignment dia yang pensyarah dia bagi. Sebelum ni dia kutuk kita, kita bantulah. Kerana kita berjuang bukan kerana nama kita, kita berjuang bukan kerana nak menaikkan diri kita berjuang, kita berdakwah kerana
ini adalah tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Sikit Dr. Rora, andai kata kita sekarang ni sedang berkongsi ilmu dan yang menonton sedang menuntut ilmu, adakah ini dikira sebagai ibadah andai kata ini adalah malam Al-Qadar? Baik. Sebahagian ulama mengkhususkan malam Al-Qadar ini hanya dengan qiyam, iaitu dengan melakukan salat dan ibadat-ibadat yang khusus. Tetapi ulama mazhab Syafi'i mengatakan apa saja kebaikan pada malam ini dikira sebagai akan dihitung sebagai amalan yang memberikan pahala yang banyak. Maka bersedekah apa saja ibadat-ibadat maka dikira sebagai benda yang baik. Maka bagi saya ini lebih tepat dengan roh syariat, iaitu ibadat ini tidak hanya tersekat kepada ibadat-ibadat yang khusus, walaupun itu yang terbaik sebenarnya yang ditunjukkan oleh Nabi, tetapi memberikan ilmu, memberikan kesedaran, itu juga adalah merupakan perkara yang dituntut di dalam agama. InsyaAllah. Mandalla ala khairin falahu misla ajri. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana yang kalau orang tu buat. Jadi saya dan Dr. Mazhar juga mengharapkan agar apa yang kami cerita pada malam ini, yang kami sampaikan pada malam ini diamalkan oleh netizen. Moga-moga kalau amalan yang mereka buat disebabkan oleh kerana kami yang menunjukkan jalan itu, disebabkan kami yang memberitahu tentang penjelasannya, maka kami mengharapkan kami juga mendapat pahala yang sama. La ayyadiyallahu bika rajulan khairul laka min an takuna laka humrun na'am. Kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui jalan kamu, itu lebih baik daripada kamu mendapat unta yang merah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Pada adik Abbas, semoga terjawab soalan tu ya. Dr. Mazhar, akhirnya Perlis Semaya Raya macam mana Doktor? Dan sedikit guide lah kepada nonton kita yang blur ni, nak raya dekat PKP ni. Okey, bismillah. Sebelum itu Saudara Amin, saya nak sentuh sikit tentang pasal kita insya-Allah ada beberapa malam lagi ni dan seterusnya lah sama malam-malam lain pun kita hidupkan juga mudah-mudahan. Kita kembali kepada semangat yang Nabi SAW ajar kita. Maka selalulah kita, pasal saya tahu zaman ini zaman media sosial, zaman macam-macam pendapat ni, nak kita bagi tahu tentang semayang ni pun macam-macam pendapat khilaf ni kan. Betul. Doalah pada Allah supaya Allah sentiasa membimbing kita. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita sebutlah dengan penuh perasaan. Mungkin kita pada siang innalaka fin nahari sabhan tawila. Kita pada siang kata Allah dalam surah Muzammil kita sibuk. Jadi bila malam kita, kadang siang kita baca Fatihah kita tak terasa. Tapi bila malam kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami mohon pertolongan, kita tetap merasai betapa dalamnya makna ihdinas siratal mustaqim. Itu satu hal. Kemudian ambillah kesempatan untuk kita, mungkin saya tahu sebahagiannya mungkin tak dapat berdiri lama kerana mungkin tak menghafal banyak surah. Mana yang letak Al-Quran di hadapan tu mungkin dia dapat baca banyak. Mungkin yang lain tu tak lancar baca, dia tak banyak. Para ulama berbeza pendapat antara banyaknya tulul qiyam atau kasratul rakaah, banyaknya qiyam ataupun banyaknya rakaat. Tapi yang pentingnya ialah bagi kalau banyaknya lamanya qiyam itu lebih baik sebenarnya. Tapi tak apalah, bagi banyak rakaat, bagi mungkin dia boleh banyakkan rakaat. Tapi apa yang penting tengah malam kita sujud kepada Allah. Jangan tinggal doa di dalam sujud. Bukan sujud akhir saja, setiap sujud itu aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih, yang paling dekat hamba dengan Tuhannya. Maka doalah kepada Allah banyak, doa tentang diri kita, doa tentang perjalanan hidup kita, agama kita, rezeki kita dan seumpamanya. Hidup ini kita memerlukan ketenangan dan kita memerlukan kesabaran. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini halua, ini kelang kabut kita ni. Tapi kita doa, bukanlah doa-doa pagi ni, doa-doa malam ni, pagi esok dia terus kita lihat. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengatur perjalanan alam. Dia bukan orang yang kita order barang kena panggil mari bagi. Allah mengatur perjalanan. Nabi Yusuf alaihi salam daripada hari dia dibuang ke dalam telaga, sehingga dia nak menjadi menteri, kemudian jadi pembesar agung Mesir, masa yang diambil dan perjalanan hidup yang mesti dilalui. Hidup melalui perjalanannya. Ada cerita sedih, ada cerita susah, tetapi tidak akan rugi dan tidak akan tewas orang-orang yang bersandar kepada Allah dan sukar untuk mencari manusia yang sentiasa bersandar pada Allah jika dia tidak menghidupkan qiyamul lail, dia tidak menghidupkan salat malam. Sebab itu Nabi SAW dan para sahabat apabila sukar, Allah menyuruh dia salat malam, bangun salat malam. Okey, itu.
balik pada soal saudara Amin tadi, maka insya-Allah kita akan semayang kita tahun ini kita akan semayang di kediaman masing-masing kerana keadaan yang berlaku. Melainkanlah kalau takdir Allah seminggu lagi kerajaan istihar kita dah memang clean. Okey. So, kalau itu berlaku luar biasa, tak apalah, kita boleh ubahlah keadaan pandangan itu. Tapi sehingga setakat ini titah yang kita terima daripada pihak Tuanku Raja Perlis dan juga arahan umum kita, solat di rumah. Solat di rumah ni yang tadi pun kami ada bincang di dalam grup fatwa Perlis ni, Dr. Rozami ada. Dia berbeza dengan sedikit dengan cerita-cerita solat di dalam kitab fiqh dulu. Dia cerita kitab fiqh dulu, solat di rumah ni sebab dia mungkin pergi lewat, kemudian orang dah solat, dia balik solat di rumah. Ataupun maksudnya, tetapi solat yang asal itu yang menghimpunkan kaum muslimin itu ada. Sekarang ni ceritanya solat di besar tu tak ada. Yang kumpul tak ada. Kalau dia keluar awal pun dia tak boleh nak pergi juga. Yang ada hanyalah di rumah masing-masing. Seolah-olah itulah yang jadi asal balik bagi diri dia. Dia ni nak sama macam kalau kita duduk negara-negara barat yang mana tak ada solat, ataupun negara-negara bukan Islam yang tak ada solat berjemaah besar lah hari raya. Kita dengan family kita saja umpamanya. Kita solatlah di rumah kita. Walaupun nanti mesti saya tahu orang akan tanya kenapa Perlis kata ada khutbah seperti Masjid Syafi'i memang ada khutbah lah walaupun di rumah, tapi kerana dia nanti ada Saudi keluar dia kata tak ada khutbah, sembahyang di rumah, tak apa. Tapi kita tidak pilih hal itu kerana kita melihat sudut yang lain. Kalau tidak memang tak ada dah sembahyang habis, dia pun tak ada nak bagi peringatan pada keluarga dia. Kalau tidak boleh dengar peringatan yang asal. Dan dengan itu maka eloklah dia juga memberi peringatan kepada keluarganya. Hatta para ulama pun khilaf di antara dua khutbah Nabi, yang mana peringatan biasa, yang mana khutbah, mana peringatan untuk kaum wanita saja, seperti yang dibincangkan oleh Ibn Taymiyah dan dengan Al-Imam Ibn Qayyim. Sebab itu maka kita solat di rumah. Solat di rumah, dan kita telah berikan garis panduan. Khutbah tu tak wajib, dia satu galakkan saja. Berikan garis panduan. So siapa yang nak solat di rumah, dia boleh solat di rumah. Dan di dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakannya jumhur menyatakan sunat. Di kalangan pada mazhab yang mewajibkannya, ada yang menyatakan ia fardu kifayah, tidak ada yang menyatakan dia wajib aini. Itu yang telah diputuskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dan Al-Imam Ibn Taymiyah dan seumpamanya, diikuti oleh sebahagian para ulama muhaqqiqin yang mutaakhirin. Tak apalah, di atas apa khilaf-khilaf yang ada ni, saya syukur juga COVID ni, Saudara Amin. Ramai tahu agama ni luas sebenarnya, boleh dengar pandangan. Dia nampak macam mana dahulu dah agama lain sikit pandangan, terkejut. Tapi alhamdulillah rupanya manusia ni hujah tak jadi. Dalil pun jadi, ceramah pandai pun jadi. COVID sebenarnya boleh. InsyaAllah orang boleh fikir. Virus boleh menjadikan manusia baru fikir untuk menerima keperbagaian di dalam kehidupan ini sebenarnya. Kalau tidak masa awal lu terkejut banyak tu kan. Tapi rupanya virus ni banyak juga berjaya mendidik kita semua. Supaya melihat kepada maqasid agama yang lebih luas. Dan ini alhamdulillah rahmat Allah pada kita. Saya saudara kami mungkin silakan Dr. Hamzah semua yang mendengar supaya pada kelebihan bulan-bulan Ramadan ini, tolonglah doakan untuk saya dan juga mungkin juga Dr. Rora dan juga semua orang. Saya memerlukannya, doakan supaya Allah mengampuni dosa saya dan juga memberikan taufik dan hidayah dan membimbing kami semua kepada jalan yang dia redai, insya-Allah. Terima kasih banyak. Jazakallah Dr. Hamzah. Terima kasih Dr. Rora. Itulah yang Dr. Hamzah sebut hikmah COVID ni. Kita tak dengar dah orang bergaduh rakaat 20 ke 8. Sebab semua dah redha 8. Saya nak tambah dah sebut, Saudara Amin sebut. Saya tahu ada tempat yang mana mereka tak benarkan solat kurang pada 20 sebelum ini. Tapi pada musim ini arahan mereka ialah 8 jika solat di masjid untuk yang 3 orang, imam, bilal dan siak tu. Jadi tak timbullah yang kata yang tak sah dan sebelum ni. Mereka kata kita pun arahkan yang untuk yang 3 orang tu solat juga di malam-malam di masjid, tapi 8 sahaja untuk memendekkan waktu. Sebelum ni mungkin ada kata tak boleh lah macam-macam. Ada yang buat video kan, saya tahu pandangan yang disebut tu ada disebut oleh Nawawi dan seumpamanya, tak apa. Tapi
begitulah. Tapi musim ni macam-macam boleh. Maksudnya alhamdulillah kan. Allah ni didik kita banyak cara sebenarnya. Allah. Dan saya pun nak beritahu kepada Ya, Dr. Rara. kami, saya secara peribadinya memang rasa macam orang kata apa, bangga jugalah pada diri sendiri kerana dapat bersama dalam ahli Jawatankuasa Fatwa Perlis, yang mana ahli Jawatankuasa Fatwa Perlis yang ada setakat ini alhamdulillah sangat-sangat memberikan orang kata apa, bantuan ataupun perbincangan yang sangat menarik. Pukul berapa pun kadang-kadang kita ajukan soalan, ajukan cadangan, maksudnya dia ada orang kata apa, dalam grup WhatsApp je kami mesyuarat. Kami masuk Dr. Nur Hisham pun kadang-kadang dalam grup WhatsApp sekali supaya nak tanya. Nak batalkan sembahyang Jumaat kali pertama yang waktu Perlis kena kecam tu pun kami mesyuarat pada pukul 12 malam. Masa tu Dr. Hisham ada dimasukkan dalam grup Ketua Pengarah Kesihatan. Jadi alhamdulillah ini pengalaman yang berharga lah bagi saya, yang saya rasa berbangga kerana walaupun Perlis tu bukanlah negeri asal saya, tapi saya rasa dekat dengan Perlis. Walaupun saya jauh di Perak, tetapi jiwa saya lebih dekat dengan Perlis kerana di Perak ini mungkin saya terima cabaran dan dugaan yang lebih sikit lah. Tak apalah. InsyaAllah Perlis ni terbuka kepada semua. Ramai juga datang Perlis. Dr. Rara bila datang Perlis macam dia balik kampung dia lah kan. Makan durian. Dia macam dapat lesen besar lah di mana masjid boleh pergi. Tapi alhamdulillah Perlis ni sebenarnya saya ambil kesempatan ni kepada semua kaum muslimin. Perlis ni insyaAllah Darul Hijrah, boleh datang hijrah ke sini. Ramai ustaz yang datang hijrah duduk ke sini. InsyaAllah kita, dan saya sebenarnya mendapat faedah dengan bimbingan para asatizah dan para masyaikh, Dr. Ruzaimi, Dr. Kamilin, Dr. Zaharuddin, ramai lagi, Dr. Basri, Dr. ramai lagi lah, Dr. Johari, Dr. Radhi, Dr. Azman, Dr. Wifaq, Dr. Sufian, mereka semua yang duduk dalam ahli, boleh lihat lah semua senarai membimbing saya lah sebagai pengurusi, tapi dibimbing oleh masyaikh ni untuk memutuskan banyak perkara-perkara yang kami putuskan bersama, insyaAllah. InsyaAllah. Mati kita, Amin pun boleh datang Perlis selalu sebenarnya, tak apa. InsyaAllah, Perlis, insyaAllah. Dengan kena pula musim harum manis kan. Lah ni ramai Perlis ni. Baik, jazakallah Dr. Mazhar, jazakallah Dr. Rara. Saya bila mula-mula Perlis kata tak boleh sembahyang Jumaat untuk seketika kan, ramai tibai kata mufti Perlis nak tutup masjid. Siapa kata orang mufti buka masjid, ni mufti tutup masjid. Ada ke jenis mufti macam ni? Lepas Alhamdulillah. Perlis. Ejen Dajjal. Dia berkata ejen Dajjal lah. Allah. Saya malam yang kami buat keputusan tutup masjid tu, walau kena kecam, malam tu saya tak tidur kak. Saya nak fikir kak, takut berdosa. Saya pun sebenarnya fikir panjang sampai pagi ketak kat tu, macam mana nak tutup masjid ni. Tapi kaedah kata tutup. Akal emosi kata macam mana nak tutup ni. Bukan mudah Saudara Amin. Betul. Alhamdulillah, Ketua Dunia juga bersama dengan Perlis. Esoknya tu kita nampak lah Kuwait, Saudi, Tunis, banyak mengikut jalan yang sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita doakan semoga Allah berikan keberkatan kepada dua tokoh ilmuwan ini, Dr. Rara dan juga Dr. Mazhar. Selamat mencari Lailatul Qadar insya-Allah, Dr. Rara dan juga Dr. Mazhar. InsyaAllah. Amin ya Rabb. Doakan kepada kami insya-Allah. InsyaAllah. Nanti lepas PKP kita lepak lah insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Mazhar, terima kasih Dr. Rara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik tuan-tuan dan puan, itulah dia sedikit perkongsian, bukan sedikit, banyak ilmu yang kita dapat daripada Dr. Rara dan juga daripada Dr. Mazhar. Terima kasih pada semua yang menonton pada malam ini, dan sekali lagi saya menjemput tuan-tuan dan puan untuk membantu dalam melancarkan program-program dakwah yang diadakan oleh IQ Malaysia. Antaranya anda boleh tengok poster ini untuk anda memberikan sumbangan kepada IQ Malaysia. Ini dia. Anda boleh sumbangkan kepada Maybank Islamic di nombor 564221644270, di mana anda boleh saksikan sendiri banyak program yang dibuat oleh IQ Malaysia. Ini dia
misi bantuan kemanusiaan, sumbangan pada golongan asnaf dan B40, projek kembali ke sekolah, kuliah agama berkala, seminar dan convention, sekolah menengah Arab Tahfiz IQ Smart, Masya Allah. So bila anda memberi sumbangan, anda juga sedang membuat investment di hari akhirat, insya-Allah. Okey, sekali lagi saya ucap terima kasih pada semua yang menonton pada malam ini. Jazakumullahu khair pada semua sekali yang share, semua yang komen. InsyaAllah episod akan datang, kita akan live bersama dengan tetamu kita yang saya jemput khas, iaitu pencetus Ummah Azman. Bila, tajuk apa? Tunggu pengumumannya. Dan sekali lagi terima kasih pada Dr. Rozaimi, terima kasih kepada Dr. Muhammad Asri Zain Abidin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ramadan Karim pada anda semua dan semoga kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.